Salam sejahtera Malaysia. Sekali lagi selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan, selamat petang, selamat malam, selamat tengah malam, selamat minum kopi, selamat apapun yang kamu buat selamatlah. Okey. Saya ada soalan bagi anda. Pada pendapat anda, apakah gabungan-gabungan yang sepatutnya bergabung untuk pilihan raya negeri Sabah? Patutkah warisan bergabung dengan PJRS? Patutkah Barisan Nasional bergabung dengan KDM? Patutkah PBS bergabung dengan STAR? Patutkah? Macam begitulah. Jadi pada pendapat anda, sila tinggalkan komen anda ya. Siapa yang patut bergabung? Mana gabungan chemistry-nya paling sempoi, paling bagus, paling menarik, paling padu, paling boleh menang? Pada pendapat anda, apa gabungan itu? Ada penganalisis politik berkata begini, tidak mustahil untuk Warisan dan Barisan Nasional akan bergabung di dalam pilihan raya ini. Soalan saya mudah saja. Ya, memang dorang boleh bergabung. Boleh, tiada masalah. Memang senang, boleh. Boleh bergabung untuk pilihan raya. Persoalan yang pertama, macam mana dengan pembagian kerusi? Macam mana dengan pembagian kerusi? Itu persoalan yang pertama. Siap sedia kau untuk berbagi kerusi? Persoalan kedua yang paling berat di antara yang paling berat, yang paling bikin pening kepala, ialah siapa nanti bakal ketua menteri? Kalau Barisan Nasional, UMNO lah kira, UMNO dan Warisan bergabung, tiba-tiba betul-betul menang, betul-betul dorang menang, betul-betul dorang juara, betul-betul dorang berjaya merampas Sabah ini daripada PJRS. Soalnya sekarang, siapa mau jadi ketua menteri Sabah? Maukah Syafiq Apdal membiarkan Bung Mokhtar jadi ketua menteri Sabah? Yang sekarang ada kes mahkamah. Kes mahkamah yang diminta untuk membela diri. Kalau tiba-tiba dia kalah pula kes mahkamah nanti, tiba-tiba kalah, apa jadi pula kepada jawatan dia sebagai ketua menteri? Waduh, pening kepala nih, pening. Tapi mau Bung Mokhtar melihat Syafiq Apdal jadi ketua menteri Sabah? Maukah UMNO melihat Presiden Warisan ini jadi ketua menteri Sabah? Sanggupkah? Jadi pening kepala. Bergabungnya senang, tiada masalah. Penganalisis politik tiada masalah untuk bergabung. Kadang-kadang penganalisis politik ini bagus dorang punya analisis, cuma saja pada saya kadang-kadang tidak lengkap sampai hujung. Analisisnya bagus, boleh bergabung dengan situasi politik sekarang ini. Memang betul dorang boleh bergabung, tapi patut dipikir pada masa depan. Pada masa akan datang, siapa yang jadi ketua menteri? Bung Mokhtar, dia boleh jadi ketua menteri, tidak masalah. Tapi masalah dia, kalau dia kalah mahkamah nanti, dia kena letak jawatan sebagai ketua menteri. Itulah nanti yang akan jadi alat untuk disebut oleh pemimpin-pemimpin warisan nanti. Bagaimana kalau dia jadi kalah nanti, kena letak jawatan juga, lagi pening kepala. Jadi mungkin tidaklah minat untuk Syafiq Apdal membiarkan merelakan si Bung Mokhtar untuk jadi ketua menteri. Jadi apapun UMNO pun mungkin tidak juga minat untuk Syafiq Apdal. Karena Syafiq Apdal ini memang cebisan daripada UMNO. Jadi memang pening. Zahid Hamidi maukah Syafiq Apdal? Zahid Hamidi maukah Syafiq Apdal jadi ketua menteri? Pening. Jadi apa pendapat anda? Sila tinggalkan komen. Apa pendapat anda? Apa saja pendapat, kasih pendapat sajalah. Kasih saja. Apa yang mau cakap saja. No problem. Don't worry, be happy. Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya. Cinta Malaysia aku. Kita jaga kita. Bye-bye.
Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Zaid Ibrahim, bekas Menteri Undang-Undang Negara Malaysia, mendedahkan satu perkara yang betul-betul sangat-sangat mengujakan saya. Saya setuju dan saya patut bagi dia kredit 120 bintang. Zaid Ibrahim berkata, Sabah Sarawak ni memang sangat berharga sehingga dia kata apa? Yang saya faham lah, saya buat tafsiran yang saya faham sendiri. Sehingga ramai yang cuba untuk berusaha melindungi Sabah Sarawak. Punya apa-apalah yang mau dilindungi lah. Saya pun tidak paham betul yang itu. Tapi yang benda yang saya betul-betul paham ialah dan setuju ialah Sabah Sarawak sangat berharga. MP Sabah Sarawak sangat berharga. Tapi saya nak cakap Sarawak lah. Sarawak memang sudah hebat. Memang padu web. Tapi untuk Sabah entah belum sedar-sedar agaknya. Tapi ini Zaid Ibrahim, bekas Menteri Undang-Undang Malaysia, sudah pun menyatakan benda ni. Jadi satu perkara yang saya perlu katakan. Jika anda setuju, anda komen, saya setuju. Jika anda setuju perkara ini, anda komen, saya setuju. Yaitu, kalau Sabah punya MP sangat mahal, sangat berharga, MP Sabah sepatutnya jual mahal lah sikit. Jual mahal lah sikit. Sepatutnya bila kamu sedar kamu ini mahal, jual mahal lah sikit. Janganlah suka-suka senang-senang kena goreng-goreng. Aduh. Jadi macam Sarawak. Apabila MP dia sudah sedar bahwa dia ini mahal, dia ini berharga, maka dia pun tidak takut juga sebut benda-benda yang perlu. Tapi berlandaskan kepada perlembagaan lah. Janganlah sembarang saja kan. Janganlah sembarang saja. Jadi bila sudah begitu, sepatutnya negeri Sabah ni punya MP mempunyai kelantangan suara yang lebih kuat, yang lebih berani, yang lebih padu. Bersatu hatilah kamu MP Sabah untuk membangun negeri Sabah tercinta. Jangan main politik memanjang. Jangan main untuk kepentingan diri sendiri memanjang. Nah, adakah anda setuju? Memang Sabah ni punya MP. Sabah punya politik ni mahal. Sebab dia penentu, selalu jadi penentu kepada siapa yang duduk di kerajaan yang memerintah negara Malaysia. Selalu itu penentu. Sabah Sarawak punya parti, selalu suara dia akan jadi penentu. Siapa yang bakal jadi Perdana Menteri, siapa yang bakal jadi ini. Sabah Sarawak lah penentunya. Kalaulah ini disedari oleh pemimpin-pemimpin Sabah dan mereka pun bertindak sama seperti pemimpin di Sarawak, saya pikir memang Sabah jadi padu. Hebat. Sekarang kita nampaklah Sarawak macam mana kan. Jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, terutama untuk rakyat negeri Sabah, sedarlah bahwa diri kamu itu mahal. Janganlah jual murah sangat. Oleh kerana diri kamu mahal, janganlah jual murah sangat. Janganlah jual murah sangat. Juallah mahal sikit. Okey, so rakyat negeri Sabah, kita bersyukur kerana sudah diakui oleh pemimpin daripada Malaya bahawa kita ini mahal. Kita ini mahal dan perlu untuk sedar. Okey. Pilihan raya tidak lama lagi akan menjelang. Pilihan raya tidak lama lagi akan menjelang. Kali ini siapa pula yang akan menjadi kerajaan negeri Sabah yang seterusnya? Okey, so tinggalkan komen anda. Anda setuju atau tidak dengan apa yang saya katakan tadi? Okey, tapi apapun, negara Malaysia perlu dilindungi. Kita perlu untuk sama-sama melindungi negara Malaysia. Malaysia kita punya. Cintai Malaysia, kita jaga kita. Tetapi perlembagaan Malaysia
harus dihormati, dan juga untuk semua perjanjian-perjanjian juga perlu dihormati, dan semua hak-hak istimewa, semua hak-hak yang telah pun dijanjikan itu pun perlu dihormati juga. Oke, tinggalkan komen. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.